tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini satu isu yang menjadi panas di seluruh Malaysia berkaitan dengan dana sumbangan Arab kepada sekolah. Dan akhirnya berkaitan dengan isu ini, ramai kepimpinan politik yang telah memberikan pandangan. Sudah pasti ada kecaman yang diterima berkaitan dengan isu ini. Ada saja pandangan beberapa sudut dari positif dan juga dari sudut negatif. Namun itu semua pandangan daripada kepimpinan politik dan pandangan peribadi. Namun saudara-saudara, Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, juga ada membuat kenyataan berkaitan dengan ini. Ini bukan sumbangan untuk sekolah, tetapi untuk konsert amal menurut Timbalan Perdana Menteri. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, menurut Lim Guan Eng yang juga kepimpinan tertinggi DAP, dalam satu kenyataan ataupun artikel berkongsi, Lim ingatkan Fadlina bukan Menteri Pendidikan PAS. Wow. Seperti yang kita tahu, ada juga mengecap memberikan kecaman kepada KPM berkaitan dengan isu ini. Kita lihat di dalam berita seterusnya, pengerusi DAP Lim Guan Eng mengingatkan Menteri Pendidikan Fadlina Sidek supaya tidak berpendirian seiring dengan PAS dan Pemuda UMNO dalam isu kutipan dana pendidikan Cina dan menegaskan dia bukan Menteri Pendidikan PAS. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya nak mempersoalkan secara pribadi, adakah ini boleh membawa kepada peletakan jawatan ataupun gesaan kepada Menteri Pendidikan supaya beliau dipecat? Nah, itu menjadi persoalannya. Komen Fadlina sebelum ini mengenai acara kutipan dana pendidikan Cina agak keras. Saya harap dia akan mempertimbangkan semula pendiriannya itu. Beliau bukan Menteri Pendidikan PAS. Beliau mewakili Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dan seluruh negara, kata Lim yang juga adun air hitam pada sidang media di pusat khidmatnya. Menurut Nanyang Siang Pau, Lim turut menyoal Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengapa dia mencampuri isu yang tidak ada kena-mengena dengan masyarakat Melayu dan Islam kerana ia melibatkan masyarakat Cina. Kata Lim, DAP mempunyai pendirian yang jelas dalam perkara bahawa usaha mengumpul dana untuk pendidikan Cina tidak boleh diganggu-gugat. Pendirian ini jelasnya telah dibangkitkan dalam kabinet dan jemaah menteri sedang menunggu maklum balas daripada Kementerian Pendidikan. KPM berkata kerajaan mengekalkan garis panduan sedia ada untuk kutipan dana sekolah yang termasuk larangan sebarang pameran dan promosi minuman beralkohol di premis sekolah. Jadi berkaitan dengan ini, Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri dah membuat kenyataan sumbangan syarikat Arab untuk konsert amal bukan kepada sekolah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan cerita panas ini, adakah ini akan memberikan kesan kepada kerajaan, kesan kepada mana-mana pihak politik di Malaysia? Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu pendedahan terkini SPRM. Berkaitan dengan skandal rasanya. Berkaitan dengan satu lagi SPRM detect satu lagi salah laku. Dan kali ini pula berkaitan dengan kapal selam. Akhirnya dikongsikan daripada Malaysia Kini, SPRM temui petunjuk baru dalam kes Scorpion. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dilaporkan memperoleh petunjuk baru dalam siasatan
mengenai pembelian kapal selam kelas Scorpene oleh Malaysia dari Perancis. Laporan oleh The Star yang memetik sumber yang mempunyai pengetahuan tentang siasatan itu menyatakan badan tersebut sedang menyiasat sebuah syarikat tempatan yang dipercayai telah membayar RM42 juta tanpa pengetahuan lembaga pengarahnya. Lebih menariknya, tuan-tuan dan puan, ada dikongsikan di sini. Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah yang didakwa di Seleweng itu adalah sebahagian daripada kontrak bernilai RM530 juta untuk perkhidmatan sokongan berkaitan dengan pembelian kapal selam tersebut. Pembayaran tersebut dipercayai telah dibuat kepada syarikat-syarikat milik ahli keluarga pemilik syarikat berkenaan yang membuat pembayaran itu. Berdasarkan perkembangan terbaru ini, SPRM akan memanggil beberapa saksi, malah kami telah mengenal pasti beberapa daripada mereka dan telah merekodkan kenyataan mereka, kata sumber yang dipetik. Pembelian 2 kapal selam tersebut berlaku ketika Najib Razak menjadi Menteri Pertahanan pada 2002. Kedua-dua kapal selam yang dinamakan KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak tiba di Malaysia masing-masing pada bulan September 2009 dan Julai 2010. Namun, pemerolehan kapal selam tersebut telah dilanda kontroversi di Malaysia dan Perancis. Pada April 2022, seorang hakim Perancis telah mendakwa syarikat pertahanan Perancis, Thales, atau kesalahan bersubahat dalam rasuah berkaitan penjualan kapal selam tersebut kepada Malaysia. Thales pada masa itu berkata, sangat membantah tuduhan tersebut. April lalu, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, Suruhanjaya itu masih aktif menyiasat kes tersebut. Kes masih berjalan, yang mana kita sebenarnya masih berhubung dengan pihak-pihak luar negara bagi mendapatkan maklumat keterangan tentang beberapa transaksi, katanya di lapor media. Jadi saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan daripada SPRM yang pasti mengejutkan. Dan ini berlaku pada era Najib Razak menjadi Menteri Pertahanan. Persoalannya, kalaulah ini ada lagi Jerung ataupun Perasua ditangkap, adakah SPRM tidak lama lagi akan mengumumkan tangkapan terbaru kepada mana-mana kaki-kaki sakau, mana-mana Jerung ini? Itu menjadi persoalannya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?